Okey, siapa nak baca? Banat mana? Saya tak dengar. Saya tak dengar pun suara banat. Banat mana? Banat. Banat ada banat? Ada Ustaz. Tak ada siapa Ada. baca banat. Baca banat. Kepentingan tu ke Ustaz? Iyalah. Sekejap Ustaz. Kecil. Kepentingan mempunyai iman yang sempurna. Kehidupan manusia tidak boleh lari daripada ujian, musibah dan takdir. Manusia perlu menghadapi perjalanan hidup dengan bekalan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Iman yang sempurna mempunyai kepentingan tertentu. Antaranya, pertama, menjadi perisai dan benteng bagi seseorang Muslim daripada melakukan kemungkaran. Baca ni pula. Terus. Kedua, prasyarat kepada penerimaan amalan soleh di sisi Allah SWT kerana kesempurnaan iman. Baca Al-Quran ni. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'yihi wa inna lahu katibun. Artinya, maka sesiapa yang mengerjakan amal soleh sedang ia beriman, maka tidak dinafikan usahanya itu dan sesungguhnya kami menuliskan amalannya itu untuknya. Surah Al-Anbiya ayat 94. 3. Pemangkin dan pendorong semangat suka berkorban. Baca ayat Quran ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Artinya, dan bangunlah sebahagian daripada waktu malam serta kerjakanlah solat tahajud padanya sebagai solat tambahan bagimu, semoga Tuhanmu membangkit dan menempatkan kamu pada hari akhirat di tempat yang terpuji. Okey, okey, yang lain pula siapa nak baca? Banat lagi. Last. Siapa nak baca ni? Banat. Dekah? Saya Ustaz. Ya. Nombor 4, iman adalah ubat yang mujarab untuk meningkatkan perasaan keluh kesah dan duka cita. Orang yang cinta kepada kebenaran Baca ayat Quran ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ. Artinya, sesiapa yang Allah SWT menghendaki untuk memberikan kepadanya hidayah, pasti Allah SWT melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa yang Allah SWT menghendaki untuk menyesatkannya, pasti Allah SWT menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah dia sedang mendaki langit dengan susah. Okey. Para pelajar tengok sini, saya nak terang kat sini lah. Kesimpulan dia penutup ni. Tengok. Allah mengajarkan kita banyak perkara lah. Bagaimana kita nak buat amal baik. Kalau kita buat amal baik, kita ni beriman. Gitu. Lepas tu kita buat baik ni bukan untuk siapa-siapa pun. Kita buat ni untuk diri kita dan juga untuk keluarga kita. Bukan untuk siapa-siapa, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita tengok kat situ supaya kita nampak sebenarnya bagaimana kita nak memperbaiki diri kita dan bagaimanakah kita nak menjaga hubungan kita dengan keluarga. Okey. Yang terakhir ni paling penting antaranya sebab iman dengan akhlak ni satu perkara yang sangat saling berkait rapat. Iman dan akhlak. Okey. Sangat berkait rapat. Iman tak ada akhlak tak jadi. Akhlak tak ada iman pun tak jadi. Apa yang Allah sebutkan pada pelajar? Allah sebut kan, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sururahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al lahu sadrahu dayyqan
harajan. Okey. Ka'annama yas'adu fis sama. Para pelajar tengok. Kita naik bukit. Ni bukit gunung kan. Kalau kita belajar sains, makin tinggi kita naik, makin oksigen kita makin kurang. Itu. Kalau kita pergi luar, kalau kita tengok yang saintis kan, bila saintis tu, dia pergi ke bulan lah, planet kan, dia pakai penutup mulut tu kan. Dia pakai benda tu. Nak ada oksigen. Dia perlukan tu. Allah nak kata, daripada awal, contohlah, daripada sini, ka'annama yas'adu fis sama. Langit ni, bayangkanlah, langit, contoh langit ni. Langit ni. Dia duduk kat sini. Asalnya dia boleh naik 100%. Dia punya oksigen. Makin naik, ni 80. Makin naik, tinggal 60. Makin naik, 40. Makin naik, 20. Sampai kat sini, tinggal 1 je. Allah nak gambarkan, kalau orang tu, dia ambil yang lain daripada iman, dia tak memenuhi iman dia dengan akhlak. Allah kata, ka'annama yas'adu fis sama. Dada dia ni tak boleh bernafas. Terkapai-kapai. Orang beriman ni, dia mungkin beriman. Tapi tanpa akhlak dia tercungap. Tak boleh. Tu Allah kata, Allah nak gambarkan, iman dan akhlak ni satu sisi yang penting. Sebab tu dia kata ada Islam. Islam tu kena ada iman. Dan iman tu dan Islam pun kena ada akhlak. Itu. Dia tak boleh salah satu saja. Kita akan nampak perkara ni. Satu hari kita akan mengalami lah. Kita akan mengalami. Satu masa kita akan rasa penat ya. Masa tu kita tengoklah diri kita ni. Kita sebenarnya dah jauh daripada agama ke tak? Maka kita ingat kat sini, ka'annama yas'adu fis sama. Masa kita ingatlah, rupanya aku dah jauh daripada Islam. Kita cepat-cepatlah kembali kepada Allah SWT. Tapi ada orang, dia tak Islam pun, tak akhlak pun, tapi dia makin elok je, bahagia. Itu dia panggil, dalam bahasa Arab panggil istidraj. Maksudnya Allah nak bagi dia buat dosa, biar je. Allah dah biar kat kamu lah. Kamu nak buat lah. Kamu tak nak je apa, jadilah. Macam tu. Bila dah sampai satu tahap ni, istidraj ni, Islam tu dah tak nampak di mata kita sebenarnya. Na'udzubillah. Kita disangka kita nak beriman. Kita sangka tidak berakhlak. Tapi sebenarnya Allah dah paling daripada kita. Kalau masa tu na'udzubillah lah. Kalau kita mati, tak tahulah kita di mana. Begitu juga yang saya ambil konteks belajar ni lah. Saya nak kamu faham belajar tu. Ustaz tu suruh buat kerja kan. Dia tolong semak. Dia satu hari nanti tengok, nantak hang lah. Nak belajar apa. Tak dulu SPM, tahun depan ambil sekali lagi lah. Kalau sampai masa tu, habislah kamu. Sendiri lah faham-faham. Macam tu. Jadi kena siap sedia lah. Dalam kehidupan ni kena siap sedia. Jadi kena faham betul. Agama tu kat mana, iman tu kat mana, akhlak tu kat mana, belajar tu dekat mana. Kalau kita tak mula sekarang kan, kalau masih dalam kelas, ustazah bagi ceramah kamu main game, tunggulah masa nanti ka'annama yas'adu fis sama. Maksud nanti sama tu macam mana? Masa exam pun boleh berlaku. Maksudnya, apa A ni? Apa B ni? Apa C lah? Itulah nama dia. Ka'annama yas'adu fis sama. Sebagai contoh dekat lah. Kamu tak ulang kaji, macam itulah. Mafhum dia boleh kata lah. Kalau kamu nak berjaya, macam itulah. Kalau tidak nanti kamu terkapai-kapai lah dalam kehidupan. Mak ayah kamu suruh buat begini, kamu tak buat. Tunggulah masa. Umur kamu dah 25 ke, kan? Umur dah 30 ke, 35 ke. Oh Allah Akbar. Baru nak terfikir.
Baru nak fikir, kenapalah kalau aku tak buat dulu? Kenapalah aku tak patah balik? Macam tu kan. Baru kita nak faham. Macam Allah sebut, qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Macam orang kafir sebut lah. Kalaulah dulu kami dengar apa yang Nabi sebut, kalaulah kami faham apa yang Nabi sebut, kita ni takkan masuk jadi golongan ahli neraka. Cerita dia macam ni lah. Kalaulah aku dengar lah ustaz tu dalam kelas elok-elok, kalaulah aku fokus elok-elok sekejap sejam kelas ni, aku boleh skor lah SPM. Masa tu barulah semua akan ada benda ni. Jangan risau. Saya pun dah lalui. Kamu pun akan tiba masanya. Kamu akan masa tu. Ini dah ada. Ka'annama yas'adu fis sama'. Itu konteks akademik lah. Tapi konteks agama itu lagi berat lah. Lagi berat. Kita tak tahu mana Islam. Tapi konteks yang untuk yang lebih ringan dalam kehidupan, kita akan melalui perkara ni setiap masa. Setiap tahun kita akan mengalaminya. Jadi kesimpulannya, apa yang nak kena bagi tahu di sini, akhlak yang mulia ini, para pelajar, kita kena tengok banyak perkara. Dan bila kamu dah bersedia, kamu nak jadi seorang suami, kamu kena tengok akhlak kamu dengan isteri. Bila kamu nak jadi seorang ayah, kamu kena tengok akhlak kamu dengan sebagai seorang ayah. Bila kamu nak baik dengan keluarga ni, insyaAllah kamu di luar pun baik. Jangan jadi seperti hanya di luar saja baik, dalaman yang baik. Di luar ceramah, hiduplah begini. Tapi dalam rumah tak laksanakan tanggungjawabnya yang sebaiknya. Jadi kalau kita nampak perkara-perkara ini dalam persekitaran kita, kita tegur cara yang berhikmah. Kerana ilmu ni perlu disampaikan. Bukan untuk disimpan-simpannya. Ilmu ni perlu dikongsi. InsyaAllah kalau kita berkongsi, kita akan dapat manfaat. Bukan hanya untuk exam. Kita akan dapat manfaat dalam kehidupan kita, dalam seharian. InsyaAllah. Wallahualam. Ada soalan? Kalau tak ada, kita akan berakhir di sini. Ada soalan? Alhamdulillah tak ada lagi setakat ni. Okey, kalau tak ada, insyaAllah. Okey, itu saja untuk akhlak yang mulia. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Waalaikumsalam.